Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar Ahmad, Rita dan Nurul? Bagaimana keadaan kamu saudara sekarang? Semua sihat? Salam, sihat Cik. Waalaikumsalam, saya pun sihat Encik. Rita, kamu bagaimana? Sihat? Ya Encik, saya pun sihat. Baiklah kalau semua sihat. Sebelum saya mulakan sesi kita pada hari ini, bagaimana keadaan kamu semua? Selesa tak dengan keadaan bilik ini? Kalau tidak selesa, kamu boleh bagi tahu saya. Selesa Selesa je je. Cik. Selesa je Cik. Selesa je. Okey, baiklah kalau begitu. Terima kasih kerana memberi respon untuk setiap pertanyaan. Okey, kita akan mulakan sesi kita pada hari ini dengan bermain satu game. Semua dah ready? Ready Encik, Ready, tapi Encik. game apa tu? Dia apa tu Cik? Baguslah semua ready. Baiklah, game dia mudah sahaja. Di mana game ni dinamakan sebagai Tree of Hope, di mana kamu semua perlu nyatakan satu matlamat dan satu harapan dalam kehidupan kamu semua. Saya yang akan mulakan dulu. Semua faham? Faham? Faham Cik. Okey, baiklah. Matlamat saya ialah membantu lebih ramai lagi orang dan harapan saya ialah semoga pekerjaan saya ini memberi semangat kepada masyarakat. Okey, seterusnya Rita boleh mulakan dulu. Silakan Rita. Okey Encik, matlamat saya cuma satu, iaitu ingin berubah kehidupan yang lebih baik. Harapan saya pula, saya ingin mempunyai pekerjaan dan pendapatan yang tetap untuk kelangsungan kehidupan saya. Baiklah Rita. Bagus matlamat kamu dan harapan kamu tu. Seterusnya Ahmad, silakan Ahmad. Okey, matlamat saya sama juga, ingin berubah ke arah kehidupan yang lebih baik, dan harapan saya saya berharap sangat saya dapat hidup dengan isteri saya dan anak-anak saya seperti waktu dulu Encik. Baiklah. Baiklah Ahmad, saya mengerti apa yang kamu rasakan itu Ahmad. Kalau saya berada di tempat kamu, saya juga akan merasakan perkara yang sama. Janganlah sedih Ahmad, kami semua ada. Kita sama-sama berubah dan capai matlamat kita. Betul tu Rita. Okey, baiklah. Seterusnya Nurul. Silakan Nurul. Okay, matlamat saya Encik, saya pun nak berubah ke arah kehidupan yang lebih baik. Dan harapan saya harap saya ada rumah sendiri, ada kereta saya sendiri macam dulu-dulu. Wow, kamu semua hebat-hebat belaka. Terima kasih semua kerana bagi kerjasama untuk main game ini. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan sesi ini, saya ingin mengingatkan semua bahawa segala maklumat yang diberikan akan dirahsiakan kerana saya sebagai pekerja sosial amatlah berpegang kepada prinsip kerahsiaan. Selain itu juga, sepanjang sesi ini berlangsung atau dijalankan, kamu semua tidak dibenarkan untuk menggunakan kata-kata yang kasar semasa sesi perbualan dijalankan. Adakah anda semua memahaminya dan bersetuju dengan syarat yang telah ditetapkan? Faham Cik, kami setuju je. Saya setuju. Kami setuju. Okey, baiklah, terima kasih. Berdasarkan maklumat yang kamu semua telah berikan sebelum ini, kamu semua merupakan gelandangan di Kuala Lumpur dan kamu semua merupakan gelandangan yang telah dihubungkan oleh JKM kepada saya untuk saya bantu mengembalikan keputusan sosial kamu semua. Adakah ini benar? Benar Cik. Betul? Okey, baiklah, seperti yang dimaklumkan pada sesi yang lepas, hari ini merupakan sesi perkongsian masalah daripada kamu semua. Perkongsian masalah ini amatlah penting untuk saya mengenal pasti punca dan bagaimana cara untuk saya membantu kamu semua. Saya amatlah berharap bahawa kamu semua tidak ragu-ragu untuk berkongsi masalah dengan saya. Masalah yang kamu hadapi. Jangan risau kerana segala maklumat yang diberikan akan dirahsiakan. Saya juga berharap kamu semua memberi kepercayaan kepada saya untuk membantu kamu semua. Kamu semua jangan risau. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Bagaimana semua? Anda semua okey? Masih lagi bersama dengan saya? Okey Encik. Masih sama Encik. Okay Cik, saya pun faham. Okeylah, sesi ini dimulakan terlebih dahulu oleh Ahmad kerana Ahmad merupakan ketua dalam kumpulan ini. Silakan Ahmad berkongsi apa yang kamu ingin kongsikan dalam sesi ini. Silakan Ahmad. Baiklah Encik.
Saya sebagai ketua kumpulan, saya akan mulakan dulu. Okay? Sebenarnya berat untuk saya ceritakan dan saya juga malu nak ceritakan. Tapi saya akan ceritakan juga sebab saya percaya bahawa Encik mampu membantu saya. Sebenarnya saya merupakan usahawan kecil. Saya ni dulunya buka kedai runcit. Kedai runcit ni saya usahakan dengan isteri saya. Keuntungan tak adalah banyak sangat sebab persaingan dalam kedai runcit saya ni kan. Selain itu juga saya ni sebenarnya kaki judi, cik. Sejak saya zaman bujang lagi. Oleh kerana sedang kawan saya waktu tu. Ketika itu saya susah sangat nak berhenti judi sampailah sekarang. Untuk maklumat encik juga, saya merupakan anak tunggal dalam keluarga saya. Tapi ibu bapa saya dah meninggal. Segalanya berubah setelah saya terjebak dengan judi ni lah. Pada suatu hari, saya mengalami kalah yang teruk sangat. Dan saya terpaksa menjual semua harta benda saya. Saya terpaksa jual kereta, jual kedai, jual rumah dan lain-lain lah. Sebab saya kena banyak hutang kan, saya kalah judi. Lepas tu, saya rasa macam menyesal sangatlah sampai sekarang. Perbuatan saya sebelum ni dah menyebabkan saya jadi gelandangan sekarang, cik. Saya memahaminya, Ahmad. Saya faham perasaan kamu tu. Jangan risau, Ahmad. Setiap manusia pasti ada peluang untuk berubah. Tetapi, Ahmad, berdasarkan game tadi, kamu nyatakan harapan kamu ingin bersama anak dan isteri. Boleh kamu ceritakan di mana anak dan isteri kamu sekarang? Anak dan isteri saya duduk dekat rumah mak mentua, duduk rumah mak ayah mereka lah. Dan mereka tak nak jumpa saya selagi saya tak berubah. Tapi saya rindu sangat dekat mereka, encik. Dan saya berjanji satu hari saya akan berubah. Saya mengerti perasaan kamu, Ahmad. Jangan risau, saya akan bantu kamu. Betul tu Ahmad. Saya pun mengerti apa yang isteri kamu rasakan sekarang. Dan kamu jangan risau Ahmad. Kami pun akan bantu kamu. Dan saya pun faham apa yang kamu rasa apabila dibuang dan tak diterima keluarga ni. Baiklah, terima kasih Ahmad atas perkongsian tersebut. Baiklah Nurul, kamu seolah-olah amat mengerti apa yang Ahmad rasakan. Boleh kamu kongsikan pula tentang permasalahan kamu? Baiklah, macam ni cik. Saya pun sebenarnya kena buang dengan keluarga juga. Ya Nurul, saya memahaminya. Boleh kamu ceritakan lebih lanjut bagaimana perkara tersebut boleh berlaku? Okay cik. Cerita dia macam ni. Saya dulu sebenarnya tinggal dengan ibu bapa saya dekat kampung. Dan saya masa tu tak bekerja lagi. Lepas tu saya ingat nak berhijrah ke bandar untuk cari kerja yang lebih baik. Tapi mak bapak saya tak restu. Dan sebab saya ni kan perempuan. Jadi mak bapak saya memang tak restu nak pergi bandar. Dan saya pun fikirlah juga kalau saya dekat kampung, apa je kerja yang saya boleh buat. Lepas tu semuanya telah berubah bila saya terjebak dengan MLM, iaitu skim cepat kaya. Pada mulanya memanglah saya dapat keuntungan yang banyak. Dan saya pun disebabkan pengaruh skim cepat kaya ni, saya tarik ramai orang kampung untuk join sekali, termasuklah ahli keluarga saya. Tapi itulah, semua tu tak lama pun. Dan saya dapati skim cepat kaya tu hanya menipu je. Saya malu sangat dengan penduduk kampung. Sebab tu saya ambil keputusan untuk lari ke bandar untuk bina kerjaya yang lebih baik lah. Kerjaya yang baru dekat sini. Tapi semuanya tak mudah macam saya sangka. Dengan tahap pendidikan saya pun tak tinggi. Saya suka untuk dapat kerja sehingga kali ni. Dan kini saya menganggur lah kat bandar ni. Duduk dekat bandar pun memang tak mudah. Dan saya tak ada tempat tinggal kat sini, saya merempat je dekat sini. Tidur beralaskan kotak, tu je lah. Makan pun saya harap korang bagi je, cik. Saya mengerti dan berdasarkan penceritaan kamu tu Nurul, kamu seorang budak yang baik.
Tetapi oleh kerana tekanan hidup dan sifat ingin mendapatkan wang dengan cepat menyebabkan kamu terjebak dengan skim cepat kaya ini. Memang betul skim cepat kaya pada awalnya memberikan sedikit keuntungan, tetapi pada akhirnya dia akan merugikan kita juga. Betul tu Encik, saya sokong. Lagipun Nurul memang kehidupan di bandar ni suka nak dibandingkan di kampung. Kalau saya suka untuk hidup di kampung. Lagipun di kampung macam-macam boleh buat. You boleh berniaga Nurul di kampung. You minat berniaga ke? Betul Rita, saya minat. Saya minat sangat berniaga. Tapi itulah, saya tak pandai lah nak kira untung rugi semua ni. Jangan risau Nurul. Ahmad kan ada. Ahmad kan dulu seorang peniaga, dia mesti pandai punya. Ah, saya taklah pandai sangat pun Nurul, Rita. Tapi kalau macam nak saya tolong, ajar boleh je, tak ada masalah. Wah, terima kasih Ahmad, Rita. Nanti bolehlah tolong ajar saya berkaitan dengan ilmu perniagaan semua ni. Boleh insyaAllah. Saya memahami apa yang kamu semua rasakan. Jika saya berada di tempat kamu, saya juga akan merasakan perkara yang sama. Berbalik kita kepada penceritaan Nurul. Nurul dibuang keluarga atau Nurul yang melarikan diri dari rumah kerana malu dan takut kecaman dari orang kampung? Boleh Nurul jelaskan? Sebenarnya Cik, saya yang ambil keputusan untuk keluar daripada rumah. Memang tanpa izin keluarga pun. Mereka tak pernah pun buang saya. Tapi saya rasakan bahawa saya boleh bekerja dekat bandar dan boleh ubah nasib saya. Tu yang saya lari pergi bandar. Tapi itulah, memang betul pun. Dekat bandar memang suka. Sehingga saya terpaksa hidup menganggur macam ni. Segan untuk saya pulang ke kampung balik sebab saya dah berjanji dengan keluarga saya yang saya akan pulang ke kampung bila saya dah berjaya dapat pekerjaan dekat sini. Dan saya harap saya dapat tempat tinggal yang dekat bandar ni pun dah cukup dah Cik. Oh, saya mengerti perasaan kamu Nurul. Jangan risau Nurul, pengalaman akan mendewasakan kita pada suatu hari nanti. Dan segala masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Betul tu Nurul. Lagipun sebenarnya hidup bersama keluarga lebih senang dan berada di kampung lebih tenang dari di bandar. Kerana bagi saya di bandar peluang pekerjaan banyak tapi persaingan untuk dapatkan pekerjaan itu tinggi. Kalau kamu di kampung peluang pekerjaan sedikit tapi nilai mata wang di bandar sudah cukup untuk kelangsungan hidup. Contoh di kampung 1K dah cukup daripada duduk di bandar 1K tak cukup lah. Di kampung saya rasa kamu boleh berniaga. Betul juga Nurul. Kamu berniaga je lah Nurul. Terima kasih semua sebab bagi sokongan. Saya rasa saya nak cuba berniaga lah nanti. Saya pun minat sebenarnya berniaga ni. Baguslah kamu semua bekerjasama antara satu sama lain. Tahniah. Okey, seterusnya Rita, giliran kamu untuk berkongsi masalah. Silakan Rita. Saya pula sekarang telah diisytiharkan muflis. Sebelum ni saya seorang usahawan kosmetik. Tetapi makin hari bisnes saya jatuh sehingga saya diisytiharkan muflis kerana menanggung hutang yang agak banyak. Segala harta saya seperti kereta, rumah turut dirampas. Saya hanyalah hidup seorang diri dan belum berkahwin kerana sibuk dengan kerja saja. Ini saya tak nak buat apa. Saya cuma berharap saya dapat kembali hidup seperti dululah. Tak mewah pun tak apa asalkan ada duit untuk makan dan minum. Lah Rita, kamu pun usahawan juga rupanya. Hebatlah kamu Rita. Saya turut memahami apa yang kamu rasakan sekarang Rita. Saya tahu berat untuk kamu menerima semua ini. Jika saya berada di tempat kamu, saya juga akan merasakan perkara yang sama. Jadi, apa perancangan untuk masa akan datang ya Rita? Saya merancang untuk belajar semula tentang bisnes dan kalau diberi peluang saya nak mulakan bisnes semula tapi saya tiada modal dan saya harap dapat bekerja terlebih dahulu untuk mengumpul modal. Yang lain apa perancangan kamu ya? Saya pun nak bekerja juga Encik. Saya nak mulakan hidup baru. Saya tak nak dah mengemis macam ni Encik. Saya nak jumpa keluarga saya. Saya nak jumpa dalam keadaan yang lebih baik lagi Encik.
Kalau saya cik, saya pun ingat nak pulang ke kampung, nak mulakan perniagaan dekat kampung je lah. Hidup dekat bandar pun memang tak mudah kan. Tapi itulah, saya pun tak ada modal. Baiklah, berdasarkan penceritaan kamu semua, saya mulakan dengan Ahmad. Saya dapat jelaskan bahawa punca kamu menjadi gelandangan ini disebabkan oleh hutang daripada perjudian yang kamu lakukan, yang menyebabkan kamu tidak dapat meneruskan perniagaan dan dibuang oleh keluarga. Di sini saya dapat menjelaskan bahawa keluarga tidak memberi sokongan dan peluang kepada kamu, tetapi sebenarnya keluarga amatlah sayangkan kamu dan mereka ingin kamu berubah. Bagi Nurul pula, masalah kamu adalah berpunca daripada persekitaran dan tanggapan kamu terhadap penerimaan orang kampung dan keluarga. Kamu merasakan bahawa kesalahan kamu ini tidak dapat diterima dan dimaafkan oleh orang lain sehingga kamu mengambil keputusan untuk bawa diri ke bandar dan dengan harapan kamu dapat mulakan kehidupan yang baru di sini. Akan tetapi dengan tahap pendidikan yang kamu dah bagi pula kamu mengalami masalah mufli di semua hidup menjadi seorang gelandangan tanpa pekerjaan dan tempat tinggal. Adakah semua ini benar apa yang saya dengari? Benar Encik. Betul cik. Ahmad, selain daripada kamu semua ceritakan, apa yang kamu rasa kamu boleh lakukan selain berniaga ya Ahmad? Sebenarnya Encik, saya ni boleh baiki motosikal. Sebab dulu saya ada belajar kemahiran dekat kolej kemahiran. Saya ambil automotif cik. Menarik. Jadi sebenarnya Ahmad, kamu boleh menggunakan kemahiran otomotif yang kamu ada ini, kamu boleh membuka kedai motosikal. Kedai membaiki motosikal. Menarik juga. Nantilah saya fikirkan. Nurul, kamu pandai masak ke? Saya memang pandai masak sebab saya belajar dengan mak saya dari dulu lagi. Saya boleh buat nasi lemak, saya boleh buat kuih muih macam tu. Nurul, kamu boleh gunakan juga kemahiran memasak kamu tu untuk buka kedai nasi lemak kat kampung nanti. Betul juga kan. Terima kasih cik bagi idea ni. Kalau kamu Rita, kamu boleh masak tak? Saya tak pandai sangat masak, tapi saya pandai buat kuih bahulu. Bagusnya anda semua, saya dapat melihat bahawa kekuatan Ahmad sebenarnya dalam perniagaan dan di samping itu mempunyai kemahiran dalam otomotif. Dan Nurul sebenarnya mempunyai kekuatan berani mencuba benda yang baru serta tanpa kamu sedari Nurul, sebenarnya kamu mahir dalam memasak, terutamanya memasak nasi lemak. Dan Rita juga mahir dalam bisnes dan perbuatan kuih bahulu. Dengan kekuatan yang kamu ada pada hari ini, kamu boleh sebenarnya menggunakannya untuk memajukan diri kamu untuk suatu hari nanti. Betul tu cik? Betul. Betul. Saya sokong cik. Betul, saya pun rasa bersyukur sangat sebab dapat berkumpulan dengan Rita, dengan Ahmad, dengan orang-orang yang hebat semua ni cik. Okey, berdasarkan penceritaan kamu semua, kamu memerlukan pekerjaan dan tempat tinggal. Jadi untuk maklumat kamu semua, sebenarnya di luar sana banyak bantuan dari pihak kerajaan dan NGO untuk golongan gelandangan yang memerlukan bantuan. Antaranya sebagai contoh di Kuala Lumpur, kerajaan telah menubuhkan Anjur Singgah yang ditadbir oleh Yayasan Kebajikan Negara. Anjur Singgah merupakan sebuah pusat khidmat bantuan sosial yang membantu golongan gelandangan yang berpotensi untuk berubah. Penekanan dalam aspek kaunseling, bimbingan dan motivasi dilaksanakan bagi meningkatkan daya tahan serta mengubah sikap dan tingkah laku mereka. Selain itu, agensi seperti MARA juga menyediakan bantuan modal untuk memerlukan perniagaan. Kami baru tahu. Kami tahu cik. Kami pun baru tahu. Terima kasih cik saya bagi tahu. Sama-sama. Jadi ada apa-apa pertanyaan sebelum saya tamatkan sesi kita pada hari ini? Tiada encik. Tiada cik. Okey, baiklah kita tamat sesi kita pada hari ini dan akan berjumpa kembali pada minggu hadapan. Terima kasih kerana berkongsi cerita dan masalah kamu pada hari ini. Saya berharap kamu semua berada dalam keadaan yang baik. Okey cik, terima kasih cik. Terima kasih Terima Rita, kasih Nurul. cik.
Sama-sama.